Quran yang kita dengar, dia menjadi satu ikutan, dia menjadi satu panduan dan menjadi satu petunjuk untuk kita keluar daripada segala permasalahan. Kita ada masalah, rujuk ke Quran. Kita ada masalah, tengok dan baca Quran. Sekurang-kurangnya masalah yang kita hadapi itu, walaupun tak boleh hilang semua, tetapi setengah daripada tu dia boleh hilang. Dan kita dapat cari jalan keluar. Macam mana kita nak menyelesaikan fitnah yang Allah Ta'ala bagi mereka kita. Maka Nabi kata apa? Nak keluar daripada fitnah, jalan keluar dia tak ada benda lain melainkan rujuk pada Quran. Pegang Quran betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu, kata dia, amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala innaha satakunu fitnah. Qultu mal makhraju minha ya Rasulullah? Qal kitabullah fihi nabba'ukum ma qablakum, fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Huwal faslu laysa bil hazm, man tarakahu min jabbar qasamahu Allah, wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahu Allah. Huwa hablullahil matin wa huwa dhikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim. Huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-sinah wa la yashba'u minhu al-ulama wa la yakhluqu an kathrati ar-rad wa la tanqadi ajaibuhu. Huwa alladhi lam tantahi al-jinn idh sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bih. Man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujir wa man hakama bihi adl wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim, atau kama qala. Hadis sahih rawahu Tirmidzi wa Darimi.
Sayyiduna Ali karamallahu wajhahu, ini salah seorang daripada sahabat Nabi yang dia ni juga merupakan sepupu kepada Nabi SAW, dan dia juga merupakan menantu kepada baginda Rasul SAW. Dia meriwayatkan hadis yang kita baca ni. Kata dia, amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku nak abang kat hangpa semua, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut tentang satu benda yang besar. Kata Nabi, ala innaha satakunu fitnah. Nabi kata, jaga-jaga. Nabi kata, umat akhir zaman ni Allah Ta'ala akan menurunkan fitnah. Fitnah ni maksud dia satu benda yang menjadi masalah dalam masyarakat. Fitnah ni tuan-tuan sekalian, dia ada banyak maksud. Bukan hanya yang kita cerita satu benda yang bukan orang buat, yang tu baru satu fitnah, makna dia tu. Kawan ni tak cerita pun, kawan ni tak buat pun, kita sudah pergi cerita ke orang. Kata dia ni macam ni, macam ni, macam ni, kita bawa, kita buat, dan juga kita cerita kepada orang tentang benda yang dia tak buat. Yang tu nama dia fitnah. Manakala makna yang lain kepada fitnah juga, iaitulah ujian Allah Ta'ala buat turun, bala bencana Tuhan buat turun, perselisihan faham Tuhan buat turun. Satu orang yang baru main duduk dalam masyarakat kita, sebelum ni masyarakat ni elok, duk berganding bahu, duk bekerjasama. Tiba-tiba bila dia main, dia pergi cucuk kawan tu, dia pergi cucuk kawan ni, sampai jadi bergaduh, habis semua. Yang ni fitnah. Macam mana berlaku? Lah ni berlaku dekat Karachi, dekat Pakistan. Tuan-tuan tengok tsunami main, itu fitnah. Dekat kita hari tu pun, yang di kampung Ibui, Baling tu, itu juga fitnah. Bila kita tengok sekarang ni, Islam dilecehkan, itu fitnah. Bila orang cuba nak tunjuk Islam yang sebenar, ada pula orang duduk manipulate, orang duduk cerita benda tak elok, ini fitnah. Maka Nabi SAW, Nabi kata, jaga-jaga, akhir zaman ni memang banyak fitnah Allah Ta'ala akan berturun. Bila Sayyidina Ali dia dengar macam tu, dia tanya Nabi SAW, dia kata, mal makhraj minha ya Rasulullah. Kalau macam tu kami nak lari macam mana? Bila main benda-benda macam ni, macam mana jalan keluar? Makhraj ni makna dia nak lari keluar daripada masalah ni. Bukan pasal apa tuan-tuan. Bila kena dekat kita, takut-takut nanti kita tak boleh nak menghadapi fitnah ni dengan sabar yang tu. Orang fitnah kita, ataupun terjadi satu bala bencana dekat kita, kita tak boleh nak terima. Yang menyebabkan kita akan mempersalahkan Allah Ta'ala yang buat turun fitnah tu main kat kita. Yang tu kita takut. Bila Sayyidina Ali tanya Nabi SAW, Nabi kata satu aja, Kitabullah. Nabi kata, apapun hampa kena balik kat Quran. Nabi kata, macam mana pun jangan tinggal Quran. Quran yang kita duk baca, dia menjadi satu hidayah dan pedoman dekat kita. Quran yang kita pegang, dia menjadi satu jalan keluar kepada semua masalah kita. Quran yang kita dengar, dia menjadi satu ikutan, dia menjadi satu panduan dan menjadi satu petunjuk untuk kita keluar daripada segala permasalahan. Kita ada masalah, rujuk ke Quran. Kita ada masalah, tengok dan baca Quran. Sekurang-kurangnya masalah yang kita hadapi itu, walaupun tak boleh hilang semua, tetapi setengah daripada itu dia boleh hilang. Dan kita dapat cari jalan keluar. Macam mana kita nak menyelesaikan fitnah yang Allah Ta'ala bagi mereka kita.
Maka Nabi kata apa? Nak keluar daripada fitnah, jalan keluar dia tak ada benda lain melainkan rujuk pada Quran. Pegang Quran betul-betul. Kerana dalam Quran itu fihi naba'u ma qablakum. Pasal dalam Quran menceritakan kisah umat-umat sebelum daripada kita. Sebelum kita ni ada umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, yang mereka ni walaupun zaman tak sama macam kita, tapi masalah tu lebih kurang macam kita. Masalah pembunuhan pada zaman Nabi Adam ada. Jadi macam mana mereka selesaikan? Quran ada menjawab benda ni. Masalah bergaduh zaman Nabi Ibrahim ada. Macam mana mereka selesaikan? Quran menceritakan benda ni. Masalah main sihir, masalah bomo, masalah macam-macam. Pada zaman-zaman Nabi yang terdahulu, ada Quran menceritakan. Mau tak mau, kita buka Quran, kita selak Quran, ada jawapan di dalam tu. Dan Nabi kata, Quran ni bukan hanya cerita zaman dulu, tetapi wa khabaru ma ba'dakum. Macam mana nak jadi kepada kita, apa selepas ni nak jadi dekat kita, Al-Quran ada cerita. Umur kita banyak mana, Quran cerita. Bila kita nak mati, Quran cerita. Macam mana kehidupan, macam mana keadaan, hal ehwal sebelum kita nak mati, sakaratul maut, Quran cerita. Dalam kubur, Al-Quran menceritakan macam mana keadaan dalam kubur. Duduk dalam kubur tu nak duduk saja-saja ke? Al-Quran menceritakan. Lepas tu apa yang kita buat lepas daripada kita duduk dalam kubur akan dibangkitkan. Waktu dibangkitkan kita buat apa? Macam mana nak timbang segala amalan-amalan kita. Macam mana bertemu dengan Allah. Macam mana kehidupan yang abadi selepas daripada mati kita. Termaktub segala-galanya dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi kata Quran itu wa hukmu ma bainakum. Quran dia ni adalah satu benda yang kita pegang untuk nak buat hukum. Maknanya nak tengok baik tak baik, rujuk Quran. Kita nak tahu benda tu elok tak elok, dalam Quran ada menceritakan. Macam mana kita nak jadi bagus ataupun tidak, ikut Quran, bagus. Dan Nabi kata huwal faslu laisa bil hazl. Al-Quran ini juga dialah yang memutuskan yang mana halal, yang mana haram. Dan hukuman Quran itu adalah hukuman yang tidak boleh dipertikaikan. Tak boleh orang nak pertikaikan. Bila orang cerita kata ni Quran, orang yang beriman kepada Allah, dia dengar kata Quran, dia angkat tangan. Dia kata beriman pada Quran. Cuma Nabi Abang, man tarakahu min jabbar. Apabila ada orang yang meninggalkan Al-Quran dengan sombong, dengar Quran, tutup, tak mau dengar. Orang baca Quran, tutup telinga, tak mau dengar. Orang duk bicara, duk sembang tentang Quran, turunkan, jangan duk cerita about Quran ni. Kami tak mau semua ni. Nabi kata, qasamahullah, jaga-jaga. Dia duduk dalam radar yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Nabi kata hangpa nak cari hidayah tak mana lagi selain daripada Quran. Kalau hangpa cari selain daripada Quran, adallahu Allah. Sudah pastilah hangpa akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hablullahil matin. Quran ni juga dia merupakan tali Allah Ta'ala yang cukup kukuh. Kalau pegang Quran ni, hidup kita ni akan selamat. Kalau pegang Quran, segala urusan keluarga kita ni akan selesai. Sebab dia merupakan tali Allah. Tuhan bagikan kita tali, Tuhan suruh kita pegang, Tuhan suruh kita genggam kuat-kuat tali tu. Tuhan sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pegang tali itu kuat-kuat. Jangan duk pegang slow-slow. Kita ni diibaratkan macam orang duduk atas satu gunung, tiba-tiba tergeleceh nak jatuh ke bawah. Dan kita nampak ada satu tali yang duk tergantung.
Kita nak pegang tali itu kan nak pegang erat kah ataupun nak pegang biasa-biasa? Kalau pegang biasa-biasa, toy jatuh ke bawah. Maka mesti kita nak pegang kuat. Macam itulah ibaratnya kita pegang Al-Quranul Karim. Dan Nabi kata wa huwa dzikrul hakim. Dia pengajaran yang cukup banyak dan hikmah. Quran kalau nak mengharamkan sesuatu, dia akan cerita apa pasal diharamkan benda tu. Ni yang kata Quran ni. Huwa siratul mustaqim. Huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa. Dia ni kalau kita pegang Quran, dia bawa kita jalan yang lurus. Dan Quran ni tak ada orang yang nak pegang mengikut hawa nafsu. Maksud dia apa? Kita boleh ambil ayat ni, kita nak pakai. Lepas tu ayat tu kita nak tolak. Ayat ni kita nak pakai sesuai dengan kehidupan, keadaan kita hari ni. Hal lain kita tahu pakai. Contoh dia macam duk jadi apa tuan-tuan sekalian, duk ambil sikit-sikit ayat Quran ni, lepas tu duk digabung dengan mentera-mentera kita ni. Kan ada jenis macam tu. Dia tengok ayat ni, dia kata cantik ayat ni, dia ambil ayat ni, duk ngapai apa semua, duk berselit ikut lain. Ni jenis orang kata apa? Jenis hak bomo-bomo pelik-pelik ni. Dia baca tu ada habis sedih. Jadi saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu. Bila nak tangkap pencuri, nak tangkap kawat, nak ikat ni, tali tak ada. Main. Orang duk main cerita kata, jangan lupa baca alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Baca yang tu. Pegang yang tu, berkah dia. Berkah dengan apa? Berkah dengan ayat Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran itu sonsang, dia tak baca habis-habis. Dia baca takat tu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Pegang dia tu. Cuba lepas tengok. Dia tak boleh bintang mana. Berarti ustaz macam mana nak bagi pelepas balik? Baca balik ayat tu. Tapi jangan berhenti tambuk. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Terbuka balik. Ada benda itu tuan sekalian. Ada. Satu tu haji mana duk mengajar kita pula. Kita kata saya tak pernah dengar. Dia teribad kita. Ya, usah muda ni bukan tahu apa. Tentang kenal ke kita, tak apa-apa kerja ni tu. Oh, ni Quran bela ni bukan boleh duk ambil ikut dan kita tak boleh. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata wala taltabisu bihi al-alsina. Quran ni dia tak ada campur aduk dengan kata-kata makhluk. Quran macam tu. Baca Quran, baca betul-betul. Jangan duk campur-campur. Tak mau macam saya sebut contoh tadi ni. Tak boleh. Wala yashba'u minhul ulama. Quran ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan baca betul-betul, niat tu nak baca betul-betul, aku nak faham Quran betul-betul, dia akan naik. Wala yashba'. Yashba' ni makna dia dalam bahasa Arab syab'an, kenyang. Orang takkan rasa kenyang dengan baca Quran. Tentang orang kenyang baca Quran. Baca tak lah nak baca lah. Siapa naik mu'ah lah. Kalau betul-betul ni, Tuan-tuan pernah jumpa apa nama? Bukit Tanggau ni, Pak Cumit apa ada Cumit? Pak Sumit kan. Hidup dia dengan Quran ni. Bila orang tanya oleh tuan-tuan sekalian Quran ni, dia kenyang dengan Quran. Maknanya apa? Bila dia baca tu, dia tak rasa benda lain dah. Hak itulah makanan dia hari-hari. Sebab tu dia puasa tuan-tuan sekalian setahun. Siapa pernah berjumpa dia tahu, dia puasa setahun. Hari-hari dia puasa. Sekali dia buat salat ke apa, buka Quran baca. Kita boleh ke lagu tu? Abang beli ke perempuan dan nasi tak nak tengah hari. Dia tak abang baca Quran ni, dia ambil Quran, dia katok kepala. Nah, rasa tengok ke mana. Macam apa tuan-tuan? Mesti tak ada yakin kita tu. Kan? Dan wala yakhluqa an kathratir ra'at. Al-Quran ni kalau baca apa tuan-tuan sekalian, dia tak rasa boring. Benda ni yang tuan-tuan baca ni. Setiap tahun, tiap kali dalam main bulan puasa, kita duk khatam Quran. Ada tak ada tuan-tuan angkat tangan bagi cadangan. Tahun lepas kita baca dah Quran 30 juz. Kita baca Iqra' pula kot tahun ni.
Pasal apa? Baca lah Quran ni lah. Berapa lah 5 tahun turun dah kerja Quran aja. Baca lah kitab lain hadis Bukhari kan, kita baca khatam kali ni, lepas tu kita baca lah hadis Sahih Muslim ke, ataupun kita baca zikir apa-apa kan kita khatam tu lah. Boring kan aja duk baca Quran aja. Ada tuan sekalian? Tak ada. Pasal apa? Pasal dia tak pernah boring. Wala tanqadi ajaibuh. Dan Quran ini tuan-tuan sekalian, dia banyak menceritakan benda-benda ajaib dalam Quran. Nanti kalau ada masa, saya akan bawa satu kitab kepada tuan-tuan sekalian tentang mukjizat Al-Quran. Kitab ni di masjid saya, Abdullah Fahim, dibacakan oleh Dr. Syauqi Osman. Dia baca kitab tu. Cantiknya kitab tu, dia bagi nama-nama Quran ni semua mempunyai kelebihan yang tertentu. Antara dia tuan-tuan, saya cukup tertarik, teringat sampai gelar saya pun dah buat ceramah, surah Al-Ankabut. Ankabut ni makna apa? Surah laba-laba. Dan cantiknya tu, surah laba-laba tu, Ankabut ni laba-laba betina. Pasal apa Quran cerita tentang surah laba-laba betina ni? Apa keistimewaan dia? Rupanya tuan-tuan, perangai ni, kalaulah pemimpin ataupun kalaulah satu ketua tu diketuai oleh perempuan ataupun oleh betina dalam laba-laba cerita penatang ni tuan-tuan sekalian, hancur institusi keluarga. Tuan-tuan tengok laba-laba sendiri pun. Laba-laba, bila laba-laba betina tu dia jadi raja tuan-tuan sekalian, laba-laba jantan pun nanti akan mati macam tu je. Ni cerita buat laba-laba betina ni, orang marah kami pula. Lepas tu cerita dia macam mana? Tuan-tuan, yang kita duk nampak sarang laba-laba tu. Duk nampak banyak sarang laba-laba, nampak macam kemai sarang laba-laba. Tuan-tuan pergi tampak lah. Hancur tak hancur sarang laba-laba? Hancur. Macam itulah kalau satu-satu urusan diletakkan pada perempuan. Atau hikmah Quran ni. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, laba-laba yang kita cerita Ankabut tentang laba-laba ni, laba-laba jantan ni bila bersama dengan laba-laba betina, habis tu laba-laba betina akan makan laba-laba jantan ni. Tu. Dan laba-laba jantan tak ada suara, dia tak boleh. Pasal dia kalau orang ni takut gini ya. Atau payah nak sebut ni. Dia nak bercakap tak boleh. Pasal apa? Urusan rumah tangga dia laba-laba betina yang buat. Yang cari makan laba-laba betina, yang buat sarang laba-laba betina, bukan laba-laba jantan. Laba jantan kira kalau laba betina digambil main, tuan-tuan sekalian. Jantan so papi pentel punya main. Tak boleh cakap apa. Ada tak dalam masyarakat kita macam tu? Oh, tuan-tuan. Pakai kain pelikat pun baju telur belakang dah. Nak main ke surau malam ni nak dengar Ustaz Luqman. Bini kita duduk betul sekalian. Tak ni bayang di rumah. Contoh begitu lah. Tu, yang tu baru satu. Oh, banyaklah. Mukjizat Quran ni. Kalau kita buka, seronok tuan-tuan dengar cerita tentang Quran ni. Allah. Yang tu baru sikit. Lepas tu tuan-tuan tengok dalam cerita laba-laba ni juga. Bila betina tu bertelur, anak-anak dia akan keluar tu, dia tak peduli langsung anak ada dah. Yang menyebabkan anak-anak ni tuan-tuan, bila dia besar, dia akan makan balik pak dia dan juga mak dia. Jadi tak dalam masyarakat kita macam tu. Bila tak dididik dengan agama, bila hampa ikutlah, hampa nak hidup macam natang ke apa ke, dia peduli kat mak pak dia. Tak peduli. Nampaklah? Yang tu baru sikit. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, kita dulu baca. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Allah Ta'ala tak malu untuk nak buat perumpamaan ba'udah, seekor nyamuk. Baiklah cerita nyamuk ni. Nyamuk ni tuan-tuan sekalian, dia ketip kita pun tak sedar. Yang kata hebatnya nyamuk ni, rupanya bila kita cek balik daripada segi sains ni, nyamuk ni biji mata dia ni cukup banyak, beratus biji mata dia. Pasal tu dalam gelap dia boleh jumpa kita. Dia boleh tahu tang mana darah sedap, tang mana darah tak sedap. Yang kata nyamuk ni, tu Tuhan buat tu.
Lepas tu pula hidup nyamuk ni apa? Kalau perut dia tu perut kosong, dia hidup. Tapi perut dia tu, kalau perut dia tu kenyang, dia mati. Itu nyamuk. Dia hisap darah kita ni sampai terpecah bungkuk dah. Pernah tuan sekalian? Dia biar kita biar sakit, dia terkeluar darah tu. Keluar darah lagi, dia terbang mati. Mati dalam kekenyangan. Kalau kita pun macam tu, tuan-tuan sekalian. Bila kita duk makan sampai tak ada pema punya duk makan, dia main bola penyakit, main sudah macam-macam kat kita. Hak ni main. Mati dengan penyakit tu ya. Tuhan tunjuk, Tuhan suruh kita fikir, ni Quran ni bukan baca saja. Tuhan suruh fikir. Barulah kita akan rasa ajaibnya Quran ni. Allahu Akbar. Walladhi lam tantahil jin id sami'athu hatta qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ajaib lagi Quran ni apa? Sehinggakan jin yang tengah duk terbang tiba-tiba didengarkan Al-Quran pada dia. Tuan-tuan, cerita dalam surah jin. Tuan-tuan dengar kan? Ada surah jin dalam Quran. Cerita ada bukan apa? Nabi SAW duk baca Quran. Jin duk terbang. Quran. Bila terbang, mereka tengok, apa benda ni? Muzik apa ni? Hiburan apa ni? Yang dengar masuk ke telinga, meresap habis dalam hati ni. Benda apa ni? Mereka yutan turun mai untuk nak dengar Nabi SAW baca Quran bagi habis. Yang tu yang ada perjanjian di antara Nabi dengan jin yang dikatakan bai'ah. Nabi ajak seorang sahabat, Nabi buat bulat di atas pasir tu. Nabi kata, hang duduk dalam bulatan ni, hang jangan keluar. Hadis ni mungkin kalau tak silap saya daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Nabi ajak aku ikut. Nabi buat bulat dengan kayu atas pasir. Nabi kata, hang duduk dalam ni, hang jangan keluar. Apa pun jadi ke hang, jangan keluar. Nabi pun pergi ke depan. Abu Hurairah duduk. Dia berasa, dia tak nampak yang kata jin, tapi dia berasa macam ribut duk main. Dengan pasir apa-apa, ada berterabung apa semua. Tengok Nabi SAW macam tu memberikan sesuatu khatabah. Habis-habis tu baru dia habaq, dia kata apa? Aku duduk sedang membaiat jin pakai dua suara tangan, pakai dua mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa? Pasal depa ni terpikat. Dan kata, ada riwayat kata apa? Nabi SAW tengah baca surah Ar-Rahman di saat itu. Nabi baca Ar-Rahman, kan? Dia baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nabi baca gila dulu. Dia pun apa tak main. Oh, betul. Ni hebat ni. Kalau betul-betul kita yakin ayat Quran tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sehinggakan jin kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar Quran ni cukup ajaib, cukup hebat. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada jalan yang benar andainya kita betul-betul mau beriman kepada Quran. Man qala bihi sadaq. Siapa yang bercakap berdasarkan Quran, maka benarlah ucapan dia. Wa man amila bihi ujir. Barang siapa yang beramal dengan Quran, Tuhan bagi pahala dekat dia. Wa man hakama bihi adl. Siapa yang berhukum dengan hukum Quran, hukum itu adalah adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang dia mengajak ke arah Quran, ajak mai kita dengar Quran, mai kita dengar ni orang nak baca tafsir Quran, mai kita dengar cerita tentang Quran. Allah Ta'ala akan bagi petunjuk kepada dia dan kepada orang yang diajak itu kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis ni nak abang tuan-tuan, zaman sekarang zaman fitnah. So macam mana kita nak buat? Quran jangan tinggal. Tak boleh baca pun satu muka surat, mau tak mau ambil juga. Paling-paling kurang dalam satu hari 5 ayat. Paling-paling kurang. Pasal apa tuan-tuan? Banyak yang kata marah bahaya duk main kat kita, segala ujian apa semua banyak duk main. Jadi benda apa nak defend diri kita, benda apa nak mempertahankan diri kita daripada segi akidah kita, daripada segi kepercayaan kita, benda apa tuan-tuan sekalian? Melahirkan Al-Quranul Karim yang akan menjadi satu kekuatan kepada diri kita.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina atahu Umar faqala inna nasma'u ahaditha min yahud tu'jibuna afatara an naktuba ba'daha faqala amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahudu wan nasara laqad ji'tukum biha baydah naqiyatan walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i atau kama qala, hadis sahih rawahu Ahmad wal Baihaqi. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, dia kata satu hari Nabi SAW didatangi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar mai kat Nabi. Umar kata, ya Rasulullah, inna nasma'u ahadith min yahud tu'ajibuna. Umar kata, ya Rasulullah, saya baru ni, dia kata, saya ada dengar nasihat dan ajaran daripada ajaran Yahudi. Dia kata, yang mana ajaran Yahudi bila saya dengar, rupanya tu'ajibuna, sedap dengar ajaran tu. Yahudi ni dia cerita macam ni, cerita macam ni, cerita macam ni. Dengar-dengar, syok ni. Dia sudah bihabak kat Nabi SAW. Lepas tu dia suggest pula dekat Nabi. Dia kata, afatara an naktuba ba'daha, boleh tak boleh kita tulis sikit daripada ajaran ataupun nasihat Yahudi yang bagus-bagus ni, kita boleh ajak nak dekat kita ni. Mana dia apa? Kita boleh ambil tak sebagai pegangan. Bukan kita nak pegang agama tu dah, tapi nasihat yang bagus-bagus ni, boleh tak boleh? Dia sudah tanya Nabi SAW. Nabi, tuan-tuan, bila Sayyidina Umar tanya macam tu, Nabi terus berubah. Antara nampak benda yang tak suka pada Nabi ni, Nabi akan berubah wajah dia. Tadi dia nampak duk senyum, tadi nampak tenang, tadi duk nampak relax. Bila tanya soalan macam tu, Nabi nak mula marah. Nabi dah mula dah, muka dia naik merah, mata dia pun dah mula nak berayak dah. Lepas tu cakap dia pun dah jadi tegas satu macam tu Nabi. Sifat Nabi macam tu. Nabi kata, amutahawwikuna, Nabi kata, Nabi kata dengan Quran, dengan hadis Nabi yang hampa duk dengar, yang hampa duk beramal, yang hampa duk pegang lah ni, menyebabkan hampa rasa ragu-ragu kah dengan apa yang aku buat, dengan apa yang aku habaqkan hampa, dengan yang dibuat turunkan oleh Allah Ta'ala? Nabi maaf. Kama tahawwakatil yahud wan nasara. Aku nak abang kat hampa yang hampa duk bangga sangat dengan kata-kata Yahudi, kata-kata Nasrani. Depa ni sendiri pun ragu-ragu dengan agama depa. Depa pun rasa tak syuk dengan apa yang telah diajarkan dan dinasihatkan oleh orang, oleh ahli kitab, oleh rahib kepada depa. Depa sendiri pun rasa ragu-ragu. Macam mana hampa boleh rasa seronok benda tu? Nabi sudah marah. Nabi kata, laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Sedangkan aku diutuskan oleh Allah, aku buat main satu agama yang jelas, yang suci, lagi bersih untuk hamba. Maknanya Quran tu dah penuh dah syarat dah dengan nasihat-nasihat yang perlu nak diambil daripada orang yang bukan Islam tu apa pasal, Nabi kata. Makna dia apa, tuan-tuan sekalian? Makna dia mungkin Sayyidina Umar tidak baca, belum sampai habis lagi Quran tu. Mungkin tak mendalami. Mungkin, tuan-tuan sekalian. Macam tu juga kita ni. Kita kata, malam tu padri tu ceramah simpul. Dia begitu pula. Dia bagi ni kena kat kita ni. Kita tanya dia, Haji duk besok pergi kuliah lama mana? Dia kata, kalau ikut umur saya lah 70, saya ni betul-betul kena kuliah ni umur 20. Maknanya 50 tahun dah saya duk dengar ni kata. Tapi hak padri tu habak ni tak pernah lagi saya dengar. Hak 50 tahun Haji duk pergi kuliah tu dengar ke Haji Lena? Lena. Orang kata,
Dia tak main benda tu. Sedangkan kawan tu cakap sikit, ni hak duk main bagi kuliah, hak tonton duk dengar nasihat kawan-kawan, lebih daripada tu lagi. Cerita dia macam tu. Allahu Akbar. Dan Nabi kata, walau kana Musa hayyan, yang anduk bangga sangat dengan Yahudi ni, kalaulah Nabi Musa tu hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i. Nabi Musa pun takkan teruskan lagi ajaran dia, melainkan dia akan ikut apa yang aku bawa, apa yang Allah Ta'ala bawa turun, iaitulah Al-Quranul Karim. Nabi Musa sendiri nanti akan ikut aku. Tiba-tiba Nabi ikut orang yang ikut Nabi Musa. Apa pasal? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis kedua ni nak abang apa tuan-tuan? Jangan ragu-ragu dengan Islam. Yang tu ya. Jangan ragu-ragu dengan Islam. Maknanya apa yang Islam buat main kat kita betul dah. Cuma cara pemahaman kita tu, cara orang yang menerangkan pada kita mungkin benda tu tak sama dengan apa yang kita nak tu. Jadi cari lagi tuan-tuan sekalian, yang kata ilmu ni, lagi kita cari, kita akan tahu kebenaran dia. Lagi kita cari, dia akan main kelazatan dia. Saya tu almarhum, saya teringat almarhum Tuan Guru Haji Saleh si dia mengajar di Kubang Rotan kitab akidah. Hak mana duk pergi mengaji kat dia tuan-tuan sekalian ni, semua mengaji kitab akidah ni berpuluh tahun dah. Tapi lagi duk mengaji, kadang-kadang dihuraikan benda yang sama. Ramai apa tu? Mai dah orang daripada mana punya duk mai. Daripada Tok Rui Saleh ni, dia baca dua kitab dulu ni. Mula-mula dulu dia baca Hidayatul Subyan, kitab fiqh, digandingkan dengan kitab apa nama Sirajul Huda mula-mula. Lepas tu dia tukar pula kitab Aqidatul Najin. Kan? Lepas tu kitab Baqarah, kalau tak silap pun pernah baca. Tapi akidah tu dia akan baca panjang. Mainlah kitab Tafsir Nurul Ihsan ke, mainlah kitab Hidayatul Subyan ke, kitab fiqh ke apa, dia baca fiqh 2-3 baris, wallahu alam. Tapi yang akidah tu lama. Tuan-tuan, kitab Baqarah ke, kitab Aqidah dan Aqidatul Najin ke, Sirajul Huda, Faridatul Faraid ke, kalau dia baca, benda tu daripada huraian yang sama. Kita duk baca, kita duk dengar tuan-tuan sekalian, tak pernah rasa boring, tak pernah rasa jemu, walaupun benda yang sama. Maknanya apa nak abang kat kita tuan-tuan sekalian? Maknanya lagi kita duk mengaji, lagi kita nak tahu kebenaran, lagi rasa zuk, lagi rasa enak dan juga lazat untuk kita nak ambil ilmu tu. Contohlah Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala buat turun kepada kita ni. Jadi tuan-tuan sekalian, dua mukadimah hadis kita baca malam ni, maknanya betul lah, Quran pegang bagi elok, hadis Nabi pegang bagi elok. Dua benda ni kalau kita pegang, lan tadillu abada. Nabi kata tidak akan sesat selama-lamanya. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan baca kitab Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17. Kita duduk dalam muka surat 47 kitab Jawi, dan kuliah kita yang lalu kalau tak silap saya dalam catatan saya pada 4 hari bulan 6 2022 bulan 6. Maknanya bulan 7 saya tak main, betul tak? Bulan lepas saya tak main. Oh betul okey. Tahun mana? Oh tu bulan 7. Okey. Oh betul, sorry. Betul. 2 hari bulan 7 betul ya. 2 hari bulan 7 2022. Dia tak. Baik. Malam ni kita cuba akan tengok tuan-tuan sekalian, bila cerita sebelum daripada kita masih bulan 7 saya tak main. Bulan 7 tak main. Macam mana ada lah ni? Tak main lah. Bulan 8 tak main. Bulan 8, sorry. Bulan 8. Okay. Bulan 9 lah. Betul. Oh, dia ingat merdeka tak habis lagi. Baik. Betul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik. Jadi muka surat 50 saya dah tanda ni. Baik, hadis Nabi tuan-tuan sekalian yang menceritakan tentang bagaimana syafaat
yang akan dicari dan juga yang akan di kalangan umat manusia ni pakai kelang kabut duk cari syafaat Nabi ni. Kan? Cerita dia tuan-tuan sekalian, macam tuan-tuan sebelum ni kita dah hurai dah, dia jumpa Nabi Adam tak boleh tolong. Jumpa Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Jumpa Nabi Musa tak boleh tolong. Jumpa Nabi Aisyah tak boleh tolong, tuan-tuan sekalian. Kan? Dua Nabi yang terakhir yang kita cerita sebelum nak jumpa Nabi SAW, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak boleh, aku tak boleh tolong. Allah Ta'ala hari ni dia marah kat aku, dia kata. Sebelum ni aku tak pernah tengok pun dia marah. Macam mana dia marah macam hari ni. Pasal apa? Pasal Nabi Musa, dia pernah duk penyepak satu orang Qibti, satu orang Mesir. Sebab Nabi Musa ni tuan-tuan, dia bangsa Israel, dia Bani Israel. Pada zaman dia tu, ada dua orang tengah duk bertelagah, tengah duk bergaduh. Bani Israel dengan Bani Qibti. Qibti ni adalah ni, orang Mesir ni. Jadi dua ni duk bergaduh, tuan-tuan sekalian. Bila bergaduh, Nabi Musa pergi tengok kawan hak Bani Israel ni, panggil dia. Nabi Musa pun bila tengok-tengok, dia mesti nak defend Bani dia, mesti nak defend orang dia. Dia pun sudah pergi habang kat dia Bani Israel dan juga Qibti ni, apa berdamai lalu suruh bergaduh apa semua. Orang Qibti ni lah guru cakap pandai depan dia. Cakap pandai, dia penyepak mati. Tuan-tuan sekalian. Kan? Tuan-tuan jangan duk pegang pula dengan nama Nabi Musa, aku penyepak mati semua kampung kita. Kan ada dia benda ni dia akan jadi benda pelik-pelik lah ni. Tuan-tuan tahu tak dekat lah ni hampir berapa punya agama? 30 tak? 30 ajaran sesatnya duk ada lah ni. Duk main ni. Dengan milah Abraham dia main, dengan agama apa satu ni pula yang dekat-dekat dengan Islam ada. Tapi bukan Islam, tapi cara pakai macam Islam terus, tapi bukan Islam. Yang tahun lepas punya Jabatan Mufti Pulau Pinang dah declare dah, kata Ahmadiyah ni terkeluar daripada Islam, bukan daripada agama Islam. Kan? Kumpulan Ahmadiyah ni, mereka menamakan diri mereka Ahmadiyah, pakai dengan kepiah, pakai dengan sorban apa semua, tuan-tuan. Nampak je Islam, rupanya bukan. Oh juga lihat dah. Sampai kat kita telefon ni macam-macam boleh masuk. Kan, jom kita sama-sama pergi berzikir kan. Tarikat Ahmadiyah ke apa, kita pipi lagu duduk lain macam punya tarikat ni. Kan, belah kami Pulau Pinang pun, dulu dekat Johor, ada satu kumpulan. Yang ni saya tak mahu sebut nama lah. Dia pun telah difatwakan oleh oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, oleh Jabatan Mufti Pulau Pinang, oleh Jakim pun. Ada satu Syekh Domai, Syekh Arab Domai. Kan, dia ni lebih kurang dengan dia nak pergi ke Naqsyabandiyah. Cara pakaian dia tu, kadang-kadang orang silap tahu tu. Orang pergi masuk Naqsyabandiyah, bukan dia Naqsyabandiyah punya orang, dia lain. Yang mana bila berzikir, tuan-tuan sekalian, sekali dia tutup lampu. Oh, tutup lampu tu mula. Tok Syekh ni mula dia duduk senyap lagi dia pergi. Oh, tuan-tuan, bercampur lelaki perempuan. Pakai jubah ni, pakai jubah putih dengan sorban putih. Lagu duduk tajam pula duduk atas ni sikit. Dia nampak macam Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah ni tuan-tuan, dia perbezaan ulama. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Tapi banyak ulama kita duk pegang. Macam di Negeri Sembilan, dia pegang Naqsyabandiyah ni. Alhamdulillah. Berzikir pun cerah. Kalau nak tutup lampu ke apa, perempuan tak ada. Mereka duduk sama-sama lelaki je. Tu pun duduk seorang-seorang, tuan-tuan sekalian. Dia tak bawa main anak bini, perempuan pun tak bawa main. Oh ya, risau pula ni. Benda-benda macam tu kita takut. Kita kadang-kadang kita nak cari jalan yang dekat. Macam tuan-tuan duk main mengaji macam ni. Habis-habis keluar mengaji pun hati tak apa nak tenteram lagi. Lepas tu satu kawan pula kata ni, jom mari koko, kita pergi majlis zikir. Dia kata ada Tang Bukit tu kami rajin duk pergi. Cantik Tang Bukit. Mula, bila dia pun ikut-ikut, dia duduk zikir lah apa habis-habis. Dia kata, aku tenang semua. Kawan tu pegang, jaga elok-elok. Dia kata, kita ni kalau hang zikir sikit lagi, kita akan duduk dalam syurga esok. Dia kata, esok duduk dalam syurga? Entah nak kata apa? Baik. Itulah di antara dia benda-benda yang kita risau. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jumpa Nabi Adam tak boleh. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa sudah penyepak kawan ni. Maka Nabi Musa kata, Allah Ta'ala marah dekat aku. Pasal apa? Pasal aku sudah membunuh dia ni. Aku sudah sepak dia ni. Betul. Lepas tu Nabi Musa kata apa? Pi kepada Nabi Aisyah. Dalam hadis, dalam kitab yang kita baca ni tak cerita apa salah Nabi Aisyah.
Rupa-rupanya tuan-tuan ada sebuah hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Nabi Aisyah kata Allah Ta'ala marah kat aku ni. Marah pasal apa? Kan? Nabi kata apa? Dalam ni Nabi SAW abang, Nabi kata ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriq. Faqala lahu asrakta. Qala kalla wallahi la ilaha illahu. Faqala Isa amantu billah wa kadzabtu aini. Salah Nabi Isa ni pasal apa? Pasal dia pergi percaya dekat orang. Itu salah dia. Dia sudah tangkap satu orang yang mencuri. Orang main bawa main dekat dia. Orang kata ni, wahai Nabi, dia mencuri. Nabi Isa pula sudah bertanya dia. Nabi Isa kata, asrakta? Hang mencuri betul ke? Padahal dia memang betul mencuri. Tiba-tiba dia kata apa? Dia kata, kalla. Dia kata, aku tak curi ya. Wallahi, dia bersumpah demi Allah. Alladhi la ilaha illahu. Dia kata, demi Allah aku tak curi pun dia kata. Dia setelah bersumpah menggunakan nama Allah. Nabi Aisyah pun bila dengar kata sumpah menggunakan nama Allah, Nabi Aisyah lepaskan dia. Bila lepaskan dia, rupanya tuan-tuan dia berbohong. Dia berbohong. Oleh kerana dia bohong tu, Nabi Aisyah tak cek betul-betul. Yang ni yang menjadi kemarahan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa AS. Sebab tu Nabi Isa tak boleh nak bagi syafaat kepada orang yang minta tolong dekat dia. Dan cerita dia macam tu. Tapi kalau huraian panjang dia dalam kitab Al-Qasas An-Nabawi, cerita tentang para Nabi ni, karangan Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dia kata, kalau di sisi Allah Ta'ala, benda tu mungkin salah. Tapi kalau di sisi kita, hukum manusia ni benda tu tak salah. Pasal apa? Pasal dia dah bersumpah demi Allah. Kita nak kata apa lagi? Kan? Kita kata hang curi kah? Dia kata aku tak curi kah? Betul ke hang tak curi? Wallahi aku tak curi. Kita nak kata apa lagi? Dia dah bersumpah. Selesai lah. Maknanya, daripada segi manusia dia tak salah. Cuma pandangan Tuhan tu salah. Itu cerita dalam kitab lah. Baik, jadi Nabi Aisyah kata hampa pi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku tak boleh nak tolong. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin. Depa pi kepada Nabi Muhammad, depa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa semua, depa minta tolong. Nabi ni tuan-tuan jenis dia tak boleh kalau orang minta tolong ni. Sebab Nabi innahu lihubbil khairi lasyadid. Nabi ni cukup suka buat benda baik. Bila apa pun, siapa minta tolong pun, Nabi takkan bagi kau tu balik dalam keadaan tangan kosong. Nabi bukan macam tu. Orang main rumah dia pun, main minta apa-apa, dia tengok tak ada apa ni, ada sikit makanan, dan makanan tu dia nak makan. Nabi ambil makanan tu, Nabi bagi, boleh? Nabi kata, oh tuan-tuan, Nabi takkan bagi orang pulang dengan tangan yang kosong. Baik, fa'antaliqu fa'ati tahtal arsh fa'akhiru sajidan li rabbi summa yaftahu Allah alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Bila Nabi SAW dia meminta tolong, apa kata Nabi SAW? Maka langsung berjalan aku pergi ke bawah arash ar-Rahman. Langsung aku menyungkup akan diri, yakni sujud bagi Tuhanku di situ. Bila Nabi SAW minta tolong dekat dia, Nabi terus bersujud kepada Allah Ta'ala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian daripada sudah aku sujud, maka Tuhan bukakan hati aku dan terangkan kalbuku atas memujinya dengan sebaik-baik puji, sambil dia duduk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang minta tolong dekat dia. Dialah last sekali tuan-tuan sekalian para Nabi yang orang pergi minta syafaat. Mereka ni dah tersepit betul-betul. Mereka dah terdesak betul-betul. Tak ada siapa boleh tolong ni, melainkan Nabi Muhammad saja. Kalau Nabi Muhammad pun kata kami tak boleh tolong, habis orang ni tak tahu nak minta tolong siapa lah. Maka dia pergi dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak kata aku tak boleh tolong. Tak, Nabi Muhammad bantu dulu. Nabi Muhammad usaha dulu. Yang akan diizinkan usaha itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni perangai Nabi Muhammad. Kita pun macam tu tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak boleh tolong orang pun, usaha dulu. Jangan cakap terus. Kata aku nak minta tolong saat malam ni, bos. Oh ya, tak boleh. Tak boleh terus. Tak, kita kata aku tak boleh, tapi tak apalah, kita cuba tengok. Yang tu syok sikit. Walaupun memang tak boleh tolong pun, bohong ya. Macam mulut telefon kita lah.
Assalamualaikum Haji, nak minta tolong apa semua. Tak apa, kita tengok. Tengok tu ayam tu. Ayam tu ayam tengok lah tu. Kita tengok dulu. Kan, tengok dulu. Ayat tu syok lah dengar. Tapi kalau kata, Allah bicara yang lain pun, aku tak boleh. Tuan, letak telefon. Tak guna, ya tu Haji. Dia keluar macam tu. Tak sekali. Dia macam perkataan ni lah, kadang-kadang on the way tu. Betul tak? Perkataan on the way banyak menyelamatkan orang dan menyelamatkan ustaz-ustaz. Betul tak? Betul? Kan Ustaz Luqman ni tak duduk sampai lambat. Kita ada macam tu, orang dah habis baca doa. Halo mai, orang mai. Halo, Assalamualaikum Ustaz, dah mana? On the way. Sejuk sikit dengar. Padahal start beritahu pun dah. Contoh lah lagu tu, tuan. Macam tu kan. Korang-korang dengar on the way ni, macam mana? Ustaz mai. Ustaz kata on the way, hal lain pun cantik balik. Kalau lah Ustaz tu jadi jujur lagu tu, tuan sekalian dia kata, dia kata, Ustaz saya nak pakai baju mandi pula, tak keluar Allah. Mampu. Agak-agak bawa nak cerita kat tuan aku mana? Kata Ustaz tak keluar. Tak keluar apa pergi lepas suku dah. Pakai bikin cendol dulu lah. Sekali dia main tengok lah, sekali dekat Malaysia ke lagu mana lah dia kata. Betul lah. Baik. Tuan, cerita dia tu kan. Nabi Muhammad ni dia bantu dulu. Kan. Soal benda tu nak selesai tak selesai? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu dia memuji Allah dan dibukanya, kata Nabi, dibukakannya oleh Allah Ta'ala kepada aku pandai menyebut-nyebut sifat kemuliaannya atasnya akan sesuatu yang tidak dibukanya atas seorang yang dahulu daripada aku. Kan? Bila Nabi duduk sujud tu, tiba-tiba main idea dekat Nabi macam mana cara nak memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena main idea. Tentang idea ni tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Kan? Dia kadang Tuhan dia nak tolong kita tu, dia bagi ilham kita macam-macam. Dia bagi macam-macam ilham kat kita tu. Kita kena tahan polis tuan-tuan. Contoh lagu tu lah. Tadi apa nama rotek ni tengok tak ada lah tadi. Allah dia kata. Dia main idea nak kan. Dia kata tuan saya tak pernah bohong orang kata tuan ni. Tapi saya cakap benda betul ni. Rotek itu lah saya bolam pakai belah kiri. Saya duk ingat kau bolam pakai belah kiri. Kopek duit apa semua. Nampak tuan tengok tak ada. Rupanya tak bohong dalam kopek duit pun. Dia belum bohong betul tu. Tuan dia berdengar-dengar. Okey jalan. Lagu tu lah lepas. Kan dia main. Kadang-kadang idea tu dia main. Allah Ta'ala dah bagi. Sama tuan-tuan sekalian. Kan dia main waktu-waktu yang Tuhan nak bantu kita. Tuhan bantu. Nabi pun macam tu. Dia kata aku sujud tu masa aku nak tolong orang. Bila aku nak tolong orang, aku sujud tu. Allah Ta'ala pun main dia main kat aku. Apa yang akan aku puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Summa yuqalu ya Muhammad. Tiba-tiba Tuhan kata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Muhammad, angkat kepala. Panggung. Dia kata. Mak kata. Apa Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad? Sal tu'tahu washfa' tushaffa'. Kemudian datang perintah daripada Allah, daripada Tuhan, iaitu dikatakan orang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak. Makna dia angkat kepalamu, panggung akan kepalamu daripada sujud tu. Nabi Muhammad tu duduk sujud. Dan sekalian duduk sujud, duduk puji Allah Ta'ala, Tuhan kata angkat kepala. Pinta olehmu akan apa kehendakmu. Nak minta apa Muhammad? Sila minta. Nak minta apa ni? Nescaya diberikan akan apa pinta kamu itu. Dan syafaatkanlah siapa yang kamu suka untuk syafaatkan, nescaya makbul syafaat daripada kamu itu. Tuan-tuan sekalian, ini lesen Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Tuhan kata kat Nabi, angkat kepala ya Muhammad. Nak minta apa? Minta. Tuhan kata, aku akan makbulkan. Lepas tu nak minta, kalau nak syafaat, nak tolong orang ke apa semua, nak recommend orang siapa nak pergi masuk dalam syurga apa semua, main buat senarai main. Senarai tu saya lah abang. Nak bagi tuan-tuan faham. Kan lah ni hang sebut siapa hang nak ejeh main. Ejeh tu sekalian perkataan tu sedap sikit. Hang nak ejeh siapa masuk syurga main. Kan Tuhan kata macam tu pula kat kita. Kat Nabi Muhammad, nak ejeh main kan abang main. Tuan-tuan, makna dia syafaat. Syafaat tu ejeh lah, nak bagi tuan-tuan faham. Kan kan nak ejeh siapa main ejeh. Kan bila datang daripada pihak Tuhan kitab yang demikian itu, Nabi Muhammad apa dalam ni Nabi Muhammad kata bila main benda tu daripada Allah sendiri, maka Nabi Muhammad pun menjunjungkan sebagaimana sabdanya, fa arfa'u ra'si fa aqulu ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati. Allahu akbar. Ni Nabi Muhammad. Bila Nabi SAW dia kata apa? Bila aku angkatkan, dia kata kepala aku daripada sujud itu, seraya berkata aku, wahai Tuhan aku, umat aku tolong ya Allah.
Dia angkat-angkat kepala tu, bila dia tahu kata Tuhan kata, Muhammad, hang nak minta apa minta, aku bagi dekat hang. Muhammad, hang nak tolong siapa habaq mai, aku akan perkenankan doa tu, aku akan perkenankan hajat hang. Nabi Muhammad bila angkat-angkat kepala tu, dia tak nampak benda lain, dia duk nampak muka kita, tuan-tuan sekalian. Nabi belum nampak ni muka kita ni, umat dia ni, yang baik dengan dia, yang selawat pada dia, yang betul-betul mengikut ajaran yang dibawa oleh dia. Ni yang kata Nabi SAW. Dia tak nampak diri dia tak nampak keluarga dia tak nampak anak-anak dia. Dia boleh melepas diri dia. Dia angkat-angkat. Tuan, kalau boleh bagi saya tempat sempoi sikit. Boleh tuan? Boleh. Tapi dia dah nampak abang ni, dia nampak tuan-tuan dengan mangkit tengah malam, dengan bersujud kepada Allah, dengan angkat tangan, orang semua duk tidur, duk menangis, minta ampun kepada Allah. Muka ni yang Nabi SAW nampak. Muka ni duk main mengaji, muka ni duk semayang, muka ni duk tolong orang, muka ni duk istighfar, muka ni duk menangis di atas semua kesalahan. Muka ni lah yang duk jaga Islam, yang duk berdoa bagi Islam kita ni tuwi ada dalam masyarakat kita. Ni muka ni Nabi Muhammad duk nampak ni. Sebab tu Nabi angkat-angkat kepala, tuan-tuan sekalian. Tak ada benda lain yang Nabi minta. Apa dia? Nabi kata, Ya Rab ummati, Ya Rab ummati, Ya Rab ummati. Ya Allah, tolong hamba aku, tolonglah umat aku, Ya Allah. Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah umat aku, Ya Allah. Tu dia, tuan-tuan sekalian. Nak kata apa lagi? Pemimpin kita pun kalau boleh nak berlepas mereka dulu. Kita sendiri pun, tuan-tuan sekalian, kalau dapat apa-apa pun nak berlepas kita dulu. Keluarga tak apa, bagi aku berlepas dulu, nanti aku ejeh hamba. Yang tu ya. Yang kata Nabi dah, diri dia yang pergi dulu, umat dia dulu. Baik. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Maka firman Allah Taala, Ya Muhammad, apa kehendakmu pada umat kamu aku perbuat. Itu dia. Maka kataku, ya Tuhanku, segerakan hisabnya. Lah ni Tuhan kata apa? Hang minta surat supaya aku tengok umat kamu. Lah ni nak macam mana Muhammad? Nak aku buat macam mana ke umat kamu Muhammad? Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, segerakan hisabnya. Ya Allah, mereka duduk di padang mahsyar tu lama dah tu. Mereka duduk di padang mahsyar tu berpeluh sakan dah tu. Mereka duduk di padang mahsyar dah pening kepala, dah lemah dengan peluh mereka, dengan panas mereka dah lemah terus dah. Lepas tu nak buat apa? Ya Allah, tolong saya bagi cepat sikit hisab mereka boleh tak? Yang tu aja. Bagi cepat sikit hisab mereka. Maka dipanggil semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihisab akan mereka itu. Ya Allah. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi kita lah awal-awal sekali yang Tuhan panggil untuk nak cek segala catatan amalan kita. Ni hebatnya kita ni. Walaupun kita umat yang akhir sekali, Allah Ta'ala utuskan, kita mula-mula sekali yang Tuhan panggil mai, mendahului umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain. Pasal apa tuan-tuan? Pasal berkat dengan syafaat yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, Ya Muhammad, udkhul min ummatik man la hisaba alaihi minal babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nasi fima siwa dhalika minal abwab. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai Muhammad, masukkan olehmu daripada umatmu orang yang tiada hisab atasnya daripada pintu sebelah kanan daripada beberapa pintu syurga. Oh, lepas tu pula Tuhan kata pula akan Nabi SAW, ni Muhammad, yang mana yang kami tengok-tengok mereka ni kami tak panggil dah. Mereka ni duduk satu tempat. Maknanya bila kita mai bawa catatan kita ni, malaikat suruh tengok-tengok. Oh, hang kau pergi duduk sana. Tak tengok ke buku saya? Malaikat kata pergi sana aku sepak cuma ikut. Tu kalau lah saya tu malaikat kan. Piduk sana pergi lah duduk. Dia kata dia tak tengok ke? Ada buku rekod saya, malaikat kata ambil duduk sana, jangan cakap banyak. Kau ni pun pergi duduk. Mai tengok okey pi. Tengok dia ni muka lagu ada keraguan sikit kat muka dia, malaikat kata mai. Macam polis tengok muka kita. Terus kalau kita pi buat muka dengan apa, dengan muka yakin, okey jalan. Tapi kalau dia buat renyeh, takut nak pi tak pi kan, motor pun nak mampus pula juga, spekor tak buka, nak mampus pula. Jadi makanan boleh tu.
Kata main buka IC, dia kata IC, wah dia kata tak ada apa pun, dia kata kat saya ni, saya pun main daripada Myanmar, main perenang kau ni, pasang lah. Kan? Jadi main tu malaikat tengok ada catatan tengok, buku ni KP tu, tentang rupanya di kalangan banyak-banyak umat Nabi SAW, ada umat yang tidak dihisab oleh Allah Ta'ala. Tu imam kita baca tadi. Tentu ingat ada doa tu, Allahumma hasibna hisaban yasira. Dengar doa tu. Yang tuan-tuan doa amin darah tadi benda apa? Duk kata hisab nak hisab apa ni? Ya Allah, hasibna. Ya Allah, bagilah kami hisab yang mudah. Hisaban yasir. Yasir ni makna apa? Yang mudah. Kira malaikat pegang buku. Tak apa, masuk lah. Tak tahu sekalian. Macam kita nak pergi. Dia dekat dengan pilihan raya dia, macam tu. Nak pergi tunjuk IC, apa bala, nak pergi tunjuk kat pegawai SPR. Allah, dia kata, kau ni teruk, cek, masuk sudah. Dia tak mau tengok ke apa. Masuk sudah lah. Dah, saya bawa main IC dengan sorak-sorak. Dia balik untuk atas kepala kita. So, kita masuk, tak masuk. Kan, kita pun cantik, tak kena nak berantuk panjang lah apa, kita pun banyak kerja apa, main ni kira nak main pangkah, mana kita suka pangkah, pergi balik pergi kerja kata ni, aku akan dapat cuti kan ni. Kan, bos pula tahu kata aku ni geng mana, tu cerita dalamnya tu. Jangan tadi aku bagi cepat lah, kan hanya buat bagi panjang lah, kita pergi tengok tu dia, UPU kita sebenarnya panjangnya, pegawai sebelah tengok, mana, kita buat pipi, buat apa sih? Masuk terus, dia kata ni tak apa, panjang, masuk sudah, ni kuasa aku punya, tu tak nak kata apa kata tu. Kira keluar ngejik mata, malah ni yang luar mikor. Biar bang ada gitu pula. Temukan lah. Allah yang tu bawa atas dunia tu. Ni malaikat. Malaikat tengok-tengok, malaikat kata tak apa. Ni arahan daripada Allah Ta'ala. Ambil duk tangguh. Rupanya ada di kalangan kita ni, tuan-tuan sekalian. Yang buku catatan langsung Tuhan tak tengok. Allahu Akbar. Apa kata Nabi SAW? Tuhan abang dekat dia, Tuhan kata Muhammad, lah ni hak mana yang buku catatan daripada malaikat tak usah tadi ni, ambil daripada duduk sebelah, lepas tu tarik daripada semua, terus masuk syurga. Jangan duk fikir banyak-banyak, masuk syurga tu. Ya Allah. Lepas tu pula, dan mereka itu orang yang menyertai orang-orang yang pada yang lain daripada yang demikian itu, daripada segala pintu. Kau ada depa ni, hak mana yang hak depa ni kenal. Yang ni kita syok ni. Rupanya tuan-tuan, orang yang dimatikan dalam keadaan bighairi hisab, tidak perlu dihisab, depa ni pula kenal. Angkat tangan kat malaikat, ni saya ada 2-3 orang kawan saya, depa duduk dalam kemah nombor 6 kata. Malaikat kata mana? Ada 3-4 orang. Pergi cari. Malaikat pula seorang petugas tabung haji mana. Mereka kata, pergi cari kakak-kakak nak masuk lah ni. Kita pun pergi panggil gamit kawan-kawan kita apa semua. Gaya nak gamit kita, tengok kita bisa bergaduh dengan di Batu 6 dulu. Dia kata, tu tak, aku nak panggil orang lain. Tu dah bergaduh apa? Kan? Panggil masuk tu kita sekalian. Ya Allah. Saya cerita ni nak abang, itulah situasi kita. Boleh faham tuan sekalian? Itu situasi kita. Macam mana dipermudahkan kalau atas dunia ni, macam itulah di akhirat nanti. Baik, kemudian summa qala walladhi nafsi biyadi ma baina misra'ain min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hamim wa kama baina Makkah wa Busra. Kemudian daripada itu berkata pula Abu Hurairah, demi Tuhan yang diriku di tangan kudratnya, bermula barang di antara 1-2 keping pintu daripada beberapa pintu syurga itu, seperti barang yang antara Mekah dan Hamim, itu nama tempat, seperti barang yang di antara Mekah dengan negeri Basrah. Rupanya tuan-tuan sekalian, pintu syurga tu pun besar, tak sangka-sangka dah. Luih tak sangka dah yang kata pintu syurga tu. Kan? Daripada Mekah sampai Basrah ni, daripada Mekah kita boleh tengok tu sampai ke Iraq, mana daripada Mekah sampai ke Yaman, tu pintu saja tuan-tuan nak masuk dalam tu. Maknanya apa? Ramai orang yang akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Isa Al-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakar As-Siddiq dan Atta, dan juga Uqbah bin Amir dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in, katanya bermula ini hadis hasan lagi sahih. Rupanya hadis ni hadis yang sahih. Cerita Nabi nak tolong orang, cerita malaikat nak permudahkan kita, cerita kita nak panggil kawan-kawan, cerita ni cerita betul, bukan 1001 malamnya cerita. Boleh faham tuan sekalian? Jadi
kawanlah. Ataupun yang pertama sekali, banyak-banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, hak mana kita ada kawan-kawan baik-baik ni, berkawan elok-elok dengan mereka. Kawan elok-elok. Biasa apa? Korang-korang kita boleh tolong mereka. Sebab kita pun baik. Kalau kita tak baik pun, mereka nanti tolong kita. Sebab tu saya harap kepada tuan-tuan sekalian. Bila kita pergi orang sakit, contoh dia, kita pergi ziarah orang sakit, ataupun kita sendiri diziarahi oleh orang. Daripada habis sembang apa semua, kata tak apalah, kami nak balik dah je. Kita tengok-tengok mereka. Satu yang kalam kita abang mereka. Aku ni duduk di hospital ni, aku tak tahulah berapa lama. Tapi cara aku ni nampak macam doktor kata nak tidurkan aku lah apa bagai. Satu yang aku nak minta ke hamba, kalau hamba boleh tolong aku di akhirat nanti, hamba tolonglah. Yang tu ya. Itu tuan-tuan sekalian. Maknanya apa ni? Aku nak berkawan dengan hamba bukan atas dunia saja ni. Aku nak berkawan sampai akhirat no. Tolong aku. Kalau aku tak ada nyawa, lagi habis nyawa apa semua ni, aku nak kalau hamba masuk dalam syurga, hamba tengok aku tak ada, waktu hamba kena apa Tuhan suruh hamba masuk dalam syurga, hamba tengok-tengok tak nampak aku kawan hang ni. Hang abang sat kat malaikat ke Ustaz, aku nak pergi cari dia Ustaz. Abang kat malaikat Ustaz. Malaikat tak nak marah. Dia kata Ustaz Luqman cerita tu murung kan. Ustaz Luqman yang kata marah tu, malaikat tak marah. Kan? Maknanya apa? Maknanya hamba cari aku. Boleh tak buat macam tu? Tobat tak buat, takut mati semua. Kan? Dia kata aku kalau aku tak nak woi apa kata aku tu isu ada lagi kan. Dia kata sungguh no, mati semua mampu ya. Tak apa tu kalau sembang gitu. Tak sembang gitu. Tengok-tengok mati terus kan tu. Ya Allah. Baik, tuan-tuan. Yang ketiga apa dia? Banyak minta kepada Allah Ta'ala. Doa dari imam baca Allahumma hasibni ataupun hasibna hisaban yasira. Permudahkan hisab kami. Macam mana nak permudahkan hisab tuan-tuan sekalian? Atas dunia kita permudahkan orang, Tuhan permudahkan urusan kita. Itu saja. Kita tak boleh nak bantu orang, kita tolong cari jalan juga. Aku tak boleh nak tolong hang, tapi aku ada kawan yang boleh tolong hang. Kata, tak apa, aku sembang dengan dia, tengok macam mana, nanti apa-apa aku abangkan. Selesai, tuan-tuan sekalian. Dia pun rasa okey ke? Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok masalah yang baru 40, masalah syafaat Nabi SAW itu, iaitulah 5 perkara. Apa benda 5 perkara yang Nabi SAW diberikan kelebihan untuk nak bagi syafaat? 5 benda yang benda. Syafaat daripada segi apa? Siapakah golongan yang akan mendapat syafaat daripada Nabi? Yang ni benda ni panjang ni, tapi kita akan cerita insya-Allah. Kalau umur panjang, bulan depan kita akan cerita tentang syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Tuan-tuan, terima kasih di atas segala perhatian, dan insya-Allah andainya tak ada apa-apa, bulan depan kita berjumpa lagi insya-Allah. Nah, baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.